pihak pengurusan yang saya muliakan, ustaz-ustaz, para guru, para asatidah, hadirin hadirat sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah, hadirin hadirat sekalian. Baik, pertamanya saya mohon maaf pertama sekali kerana khususnya pada pertemuan yang lepas saya agak bicara agak panjang, tidak tepat untuk saya mengambil masa tuan-tuan yang lebih daripada waktu yang ditetapkan. Saya mohon maaf. InsyaAllah hari ini kita paling lewat 8.30. Sebelum ni kita lain macamnya fana ni, semangat menuntut ilmu, nak pengusi tu sampai pukul 9, sampai lupa jam pengusi. Sampai pengusi tak ada. Waktu pengusi tak ada, kita bagi tu, waktu pengusi ada tak apa, kita senang. Saya gurau InsyaAllah kita berubah 8.30. InsyaAllah kita sebut paling lewat 8.30 InsyaAllah. Awal lagi waktu isyak kita bagi, ya. Baik, sebelum kita mulakan teruskan pengajian kita ataupun perkongsian ataupun murajaah, muzakarah, mutalaah dan sebagainya, namakan apa sekali pun, pertama kita syukur kepada Allah Ta'ala panjangkan usia kita, Allah Ta'ala kekalkan kita dalam hidayah, Allah Ta'ala tetapkan kita dalam jalan menuntut ilmu, dalam jalan memuzakarah ilmu. Maka itu adalah semua daripada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa daripada taufik daripada Allah, maka kita tidak mampu, kerana setiap sesuatu adalah daripada kehendaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ma syaa Allahu fa huwa waqi'un. Setiap apa yang Allah kehendaki, berkehendakan, maka ia akan berlaku di dunia. Baik, tuan-tuan, kita bersama Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Bersama Imam Ghazali dalam kitabnya, penulisannya yang sangat agung, iaitu pada 40 asas dalam agama. 40 asas dalam agama, kita berada di asas bahagian yang pertama, iaitu berkenaan tentang apa? Tentang tauhid. Bahagian pertama dalam 40 asas dalam agama iaitu tauhid ataupun akidah. Dah sebut kan? Kita ulang sikit-sikit lah supaya kita ingat. So 40 ini dibagi kepada 4. Setiap 4 bahagian itu ada topik-topik khususnya. Bahagian pertama adalah berkaitan tentang akidah. Diletakkan bahagian pertama itu akidah disebabkan adalah akidah adalah tunjang, adalah pasak. Macam mana amal kebaikan sekalipun tanpa akidah yang betul, maka ia adalah sia-sia. Ia adalah sia-sia. Baik, tuan, kita berada di asas keempat bahagian pertama. Betul? Asas keempat bahagian pertama. Pada pertemuan yang lepas, berpengurusi, kita bicarakan pada asas ketiga, iaitu berkaitan tentang Al-Qudrah. Wah, ini kalau jawab maksud mengaji kan tu. Al-Qudrah iaitu berkuasa. Kita panjang lebar kita bercerita sehingga pukul 9. Panjang lah tu, kan? Hari ini kita masuk ke asas yang keempat dalam bahagian pertama, iaitu berkaitan tentang sifatul ilm ataupun al-ilm, iaitu ilmu. Sifat ilmu ataupun kita terjemahkan sifat ilmu atau sifat mengetahui dan sebagainya. Okey, ilmu semua sudah maklum. Baik. Qala al-musannifu al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radiya anhu, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain, Allahumma amin. Dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau iaitu Al-Imam Al-Ghazali, semoga Allah beri manfaat kepada kita dengan ilmu dan keberkatannya di dunia dan akhirat, Allahumma amin. Beliau berkata, Al-aslu ar-rabi'u fil ilmi, asas yang keempat dalam bahagian pertama adalah dalam sifat ataupun dalam ilmu, iaitu sifat ilmu. Baik. Qala wa annahu 'alimun bi jami'il ma'lumat wa muhitun bima yajri fi tukhumil aradina ila a'la as-samawat. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui, terjemah maha mengetahui segala maklumat, yang kita panggil sebagai alimun. Betul? Innallaha sami'un alim. Okey, tuan-tuan, perkataan alimun, Allah menyifatkan dirinya dengan alimun, bukan alimun.
Boleh? Saya ulang semula. Alimun dengan alimun. Dalam Al-Quran disebut alim. Apa beza antara alimun dengan alimun? Alimun, kalau ulama adalah kata nama banyak, jamak kan, ataupun plural lah, kata nama ramai. Ulama maknanya orang alim, orang alim ramai. Kata satu untuk ulama apa? Dia faham soalan saya? Saya ulang semula. Kita tak boleh translate kat dia. Ulama ni ramai, ulama kan. Kalau kita satu ni tak panggil ulama, satu dipanggil orang alim. Okey. Kalau dalam bahasa Arab, ulama ni ramai. Satu daripada ulama itu apa? Boleh faham soalan saya? Boleh? Boleh no? Mufradnya. Satunya, kata singularnya. Ulama ramai. Satu untuk ulama, satu je apa? Ha? Okey. Selalunya kita akan sebut alimun, tetapi yang lebih tepat adalah satu untuk ulama adalah alim. Kerana alim ini maksudnya apa? Berbeza dengan alimun. Alimun orang yang berilmu, tetapi alim, Allah Ta'ala menyifatkan alim kerana Allah ini maha mengetahui. Boleh? Maha mengetahui. Kalau alimun, jamak dia alimuna. Boleh clear ya? Alimun, alimuna. Alimun, alimuna. Alimun boleh jadi juga ulama. Boleh jadi juga ulama. Kalau alimun, dia akan jadi apa? Allama. Allama. Pernah dengar allama? Tak pernah dengar? Ada kan? Suratul Muntahal Jumu', ya. Maksudnya apa? Apa beza? Yang penting apa beza alimun dengan alim? Allah menyifatkan diri dalam Quran alimun. Kalau kita dah sifatkan orang, kita tak kata dia ni seorang yang alim, tak. Kita kata alim. Kerana nak membezakan alim ini adalah dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sighah mubalaghah, iaitu lebih daripada alim. Yang betul-betul alim, maka kita terjemahkan alimun, maha mengetahui. Khas untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Kalau ada seorang alim yang hebat alimnya, ilmunya, maka ulama akan menyifatkan dia bukan alim, tapi sebab allama. Ini sesuai untuk orang lah, untuk manusia. Boleh. Tapi Allah, sebab itu dalam Quran sebut innallaha sami'un alim. Dia sebut innallaha sami'un alim. Tak ada. Boleh. Betul tak? Itu maksud alim. Okey, baik. Sesungguhnya dia Allah mengetahui segala maklumat. Sifat alim ilmu ni Imam Ghazali terangkan beberapa perkataan saja, beberapa satr, baris saja, sikit saja. Kerana ia mudah. Okey, sebelum kita pergi jauh ataupun kita habiskan ini, kita tengok tu apa maksud sifat alim, sifat ilmu, sifat ilmu. Tuan-tuan, kalau kita belajar sifat 20, yang mana kita ulama mudahkan sifat 20 ini dengan membahagikan kepada 3 bahagian. Ada setengah membahagikan kepada 20, kepada 4. Pertama adalah sifat nafsiyah, kedua adalah sifat apa? Okey, sebelum tu salbiyah, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dengan ma'nawiyah. Okey, bagi kepada 4. Yang masyhur adalah 20, yang kurang masyhur adalah 13. Baik. Sifat ilmu ni kat mana? Terletak pada sifat pembahagian sifat apa? Ma'ani. Okey, baik. Dah belah. Tak perlu kita nak kita pun bukan belajar sifat 20. Semua saya nak sampaikan, pada asas yang keempat ini Imam Ghazali nak memberi satu mesej, memberi satu penerangan kepada kita. Sifat ilmu ini kita terangkan, sebelum ini kita terangkan sifat qudrah. Selepas tu kita terangkan sifat ilm. Sifat ilm, qudrah dan ilmu itu adalah satu bahagian yang sama, iaitu sifat ma'ani. Okey, baik. Apa maksud sifat ilmu itu? Sifat ilmu maksudnya adalah sifatun dalam syarat sifatun mawjudatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'. Maksudnya apa? Satu sifat yang wujud. Satu sifat yang wujud, yang qadim, yang sedia ada.
berdiri dengan sendiri, berdiri pada zat Allah. Sifat ini, dengan adanya sifat ini, maka Allah itu mengetahui semua perkara. Melalui sifat ilmu, apa fungsi peranan sifat ilmu? Sifat ilmu adalah untuk mengetahui semua perkara. Macam mana kita nak tahu sesuatu, kita kena ada ilmu, betul? Kalau kita kata saya tahu, maka saya ada ilmu perkara tersebut. Tuan-tuan solat, tuan-tuan lakukan amalan-amalan, tuan-tuan tahu macam mana nak buat. Maksudnya apa? Tuan-tuan ada ilmu. Sebab itu ulama sebut, Imam Ghazali sebut juga dalam kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah, ataupun kitab Ayyuhal Walad, beliau berkata, Imam Ghazali berkata, amaluka dalilun ala ilmik. Amaluka, amalan kamu yang kamu buat ni, dalil, tunjuk, isyarat, alamat kepada ilmu kamu. Boleh? Maka kita tahu itu adalah tanda ilmu. Boleh? Dia selesai. Maka sifat ilmu ini untuk Allah Ta'ala ini satu sifat yang mawujudah. Apa sifat mawujud? Wujud, sifatnya wujud. Maksud sifat wujud ni apa? Ada. Okey, ada. Apa maksud ada? Ustaz ni tanya sampai bila nak tanya lagi. Maksud ada adalah sekiranya pada hari akhirat kelak Allah membuka hijab, seperti mana sifat qudrah kita terangkan pada pertemuan yang lepas. Allah buka hijab, hijab kita terbuka untuk melihat sifat ilmu, maka kita akan nampak. Boleh? Saya ulang semula. Kenapa? Kerana sifat ini adalah sifat yang wujud, qadimah, wujud, sifat mawujudah. Maksud sifat wujud ni, ada sifat ada ni apa? Maksudnya sekira wujud ada dengan maksud sekiranya dibuka hijab, maka kita akan nampak. Boleh? Selesai. Dan sifat ini apa nama? Sedia ada. Semula sedia maklum. Sifat Allah sedia ada maksudnya apa? Tidak didahului dengan tiada. Okey. Berdiri pada zat Allah. Berdiri pada zat Allah. Dan melalui sifat ini Allah mengetahui semua perkara. Macam mana kita tahu? Kita ada ilmu, kita tahu perkara. Okey. Dan perkara ini tidak ada pengkhususan. Maksudnya apa? Mengetahui semua perkara. Ilmu Allah, sifat ilmu Allah Ta'ala, sifat Allah yang maha mengetahui semua perkara, iaitu sama ada perkara itu wajib, sama ada perkara itu harus, sama ada perkara itu mustahil. Pada pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang 3 perkara ini. Ingat ke tuan-tuan? Alhamdulillah. Ingatlah tu. Tanda senyum terus ingat nama. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita bahagikan pembahagian kepada 3 hukum akal. Hukum akal ada 3, iaitu sama ada ia wajib, sama ada ia harus, sama ada ia mustahil. Kita kata al-qudrah, sifat berkuasa Allah ini berfungsi pada apa? Perkara-perkara yang apa? Senyum pun tak ada tahulah tu. Dia berfungsi pada perkara apa? Perkara-perkara yang mungkin, yang harus sahaja. Sifat berkuasa Allah tidak akan berfungsi, berperanan kepada perkara-perkara yang mustahil. Tidak akan berlaku pada perkara-perkara yang mustahil. Kenapa? Kerana kalau berlaku kuasa, sifat kuasa Allah kepada perkara yang mustahil, maka perkara mustahil itu akan bertukar menjadi perkara yang harus, atau bertukar menjadi perkara yang wajib, maka telah berubah keadaan. Berubahnya keadaan ini adalah perkara yang tidak boleh diterima oleh akal yang waras. Ayat sedap cakap. Ambil satu, faham ke tidak? Senyum tanda faham. Alhamdulillah. Baik. So di sini kan kita cakap sebenarnya minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, kita katakan bahawa bila kita nak faham ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Apakah maksud sesuatu itu? Sesuatu yang apa? Dalam bracket, dalam kurungan, sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Kan kita bagi contoh haji kat sini, lepas tu dalam waktu yang sama haji kat rumah. Sekarang ni boleh ke tidak? Jawab apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab satu orang tidak boleh berada dalam 2 keadaan pada satu waktu. Kenapa? Akal tak boleh terima. Melainkan orang tu ada 2, dan orang ada 2 itu pun mustahil. Boleh faham? Mustahil apa? Akal mengatakan mustahil. Akal mengatakan tak boleh. Okey.
So bila kita kata Allah boleh jadikan tuan haji, Allah boleh jadikan tuan haji memang lupa lah, cik lupa, maka semut banyak Wan, Haji Wan jadikan sekarang di surau, di waktu sama jadikan Haji Wan di masjid, apa nama masjid tu lupa, Datuk apa lah? Datuk Haji Kamaluddin. Pada waktu ni pukul berapa lah ni? Berapa? 7.45 ni. Haji Wan di sini 7.45, Haji Wan di Masjid Datuk Haji Kamaluddin. Kalau kita kata Allah boleh jadikan Haji Wan pada waktu yang sama seperti mana kat surau ni akan jadikan juga di masjid. Kita kata apa? Kita kata apa? Boleh ke tidak? Tak boleh, bukan sebab Allah tak berkuasa, sebab perkara itu mustahil. Kuasa Allah, berkuasa Allah hanya berlaku pada perkara yang harus. Ada kurang kuasa Allah? Bukan kurang. Kerana kuasa ini memang tugasnya mengada dan meniadakan perkara yang harus saja. Dia bukan bidang kuasanya untuk mengadakan benda yang mustahil. Bukan bidang kuasa. Macam kita lah, imam, polis, imam lah contoh. Imam dia tidak boleh nak tangkap orang untuk bahagian tugas dia jadi imam. Bilal, sebab apa? Tangkap ni ada orang dia. Kalau dia buat, kita kata tak kena ni. Lain lah kalau imam tu buat tu polis, tu cerita lain lah. Contoh, boleh tak? Maka tu sifat kuasa Allah ni hanya berfungsi, berperanan pada perkara-perkara yang harus. Boleh? Boleh? Okey, harus. Ilmu ini mengetahui, dengan ilmu mengetahui, maka sifat Allah dengan sifat Allah ilmu ini, Allah mengetahui semua perkara. Tidak ada pembahagian sama ada wajib, mustahil atau harus. Semua itu Allah mengetahui. Allah mengetahui perkara-perkara yang wajib, Allah mengetahui perkara-perkara yang harus, Allah mengetahui perkara-perkara yang mustahil. Selesai? Boleh? So sifat ilmu ini berperanan, berfungsi pada mengetahui semua perkara. Tidak ada pengkhususan. Selesai? Boleh? Okey. Sifat qudrah kita dah belajar pada pertemuan yang lepas. Oh, ada pengkelasannya. Hanya untuk perkara yang harus. Satu soalan. Bila orang bertanya, boleh tak bumi ini Allah masukkan dalam sebiji telur? Soalan. Sebelum menjawab, lihat dahulu perkara tersebut. Adakah perkara itu benda yang mustahil? Adakah perkara itu benda yang harus? Wajib tidaklah. Tak masuk dalam wajib sebab apa? Dia bukan wajib. Sama ada harus atau boleh. Okey, kalau wajib, benda itu mesti dah ada. Benda itu mesti dah ada, seperti Allah Ta'ala wajib. Okey, boleh ke tidak? Sebelum nak jawab, jangan laju jawab. Jangan cakap, boleh Allah berkuasa. Nanti dulu, tengok dulu benda itu harus ataupun tidak. Macam ni cara jadi sebut, harus. Kalau harus, kalau kita kata boleh kerana perkara itu harus pada segi apa? Pada segi akal. Pada adat tak boleh. Pada adat maksudnya apa? Pada kebiasaan kita, benda yang besar masuk dalam benda yang kecil. Pada adat, betul? Pada adat kebiasaan kita tak boleh. Macam mana nak masukkan gajah? Ni besar lah. Kalau surau kecil lah, gajah tak tahu dia masuk kat sini. Kalau pintu besar boleh masuk lah, tak perlu hentam ni masuk. Benda yang kecil, gajah nak masuk dalam tahis, contohlah tahis. Mustahil pada apa? Pada kebiasaan. Tapi adakah mustahil pada akal? Nak tahu mustahil pada akal macam mana? Kita sebut mustahil pada akal ni dia akan berlaku bila mana ada dengan tiada sama. Contoh yang lain, bila mana kita katakan genap dengan ganjil sama. Boleh tak genap dengan ganjil sama? Kalau kita kata genap dengan ganjil sama, apa akan berlaku? Saya tentu tuan. Contoh jawab ni insya-Allah Alamah maksud ilmu banyak. Boleh tak, apa akan berlaku kalau kita kata ganjil dengan genap ni sama? Apa akan berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kalau kita kata, orang kata ganjil satu, genap dua. Tiba-tiba orang kata pula ganjil dengan genap sama, maka satu adalah dua, dua adalah satu. Betul? Betul lah begitu, betul? Dia kata ganjil dengan genap sama. Oh, tiga ganjil, genap empat. Kalau dia kata ganjil dengan genap sama, maksudnya tiga itu adalah empat, empat itu adalah tiga. Jadi apa? Jadi celaru habis. Tidak ada disiplin. Boleh faham? Tidak ada disiplin. Kalau macam tu tak adalah genap ganjil. Tapi ada genap dan ganjil. Betul? 3, 5, 7 ada genap dan ganjil. Sebab tu kita kata tak, benda yang mustahil apa? Dia merubah satu benda yang kita boleh sebut sebagai fakta ataupun logika. Boleh? Boleh? Ada boleh jadi tiada. Macam tadi. Ada sekarang. Tiba-tiba kita kata ada pula pada waktu yang sama.
So kalau dia ada kat sana, mesti tak ada kat sini. Kalau dia ada kat sini, mesti tak ada kat sana. Tapi dia kata ada dan tiada jadi sama. Mustahil akal tak boleh terima perkara tersebut. Boleh tuan-tuan? Macam tu kita nak faham. Okay. Ilmu pula mengetahui semua perkara. So perkara yang mustahil, perkara yang wajib, perkara yang harus, semua Allah mengetahui. Selesai. Mudah, sebab ilmu mudah. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui segala maklumat, meliputi pengetahuannya pada segala yang berlaku dalam lapisan bumi sehingga penghujung ayat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ilmu Allah ini tiada batasan. Tiada batasan maksudnya melangkaui sebelum, semasa dan selepas. Kerana ilmu dia apa? Azali, qadimatun, sedia ada. Boleh? Sedia ada maksudnya apa? Tidak didahului dengan tiada. Kita ini ilmu kita tiada, baru ada. Lepas tu nanti tak ada pula. Maka semua minum semua tak ada, lepas ada pula. Macam tu lah asal saya. Dah tahu Haji Wan, tak kita datang, insya-Allah tanya lagi. Nama siapa? Kan? Muka sama lah. Tak ada asal dia tu. Lupa lah maksudnya. Sekejap, ada sekejap je lah. Tapi Allah Ta'ala, ilmu dia tidak begitu. Tetap thabitun. Boleh? Sambung. Ini semua huraian-huraian yang saya katakan. Tengok apa yang Imam Ghazali sebut. Ini semua adalah huraian sahaja. Kita boleh masuk ke asas yang berikutnya. Sebab kita target apa? Khatam sebelum Ramadan. Tengok sini boleh? InsyaAllah. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama'. Bal ya'lamu dabiban namlati as-sawda 'ala as-sakhrati as-samma' fil lailati az-zalma. Fil lailati az-zalma. Maksudnya apa? Tidak terkecuali daripada ilmunya walaupun satu zarah, sama ada di bumi maupun di langit. Okey. Bahkan dia mengetahui, ini diterjemah rayapan. Rayapan bahasa Indonesia ya. Rayapan maksudnya apa ni rayapan? Dia mengetahui apa kita panggil? Semut kita bawa. Takkan merangkak semua. Merayap merayap. Oh, rayapan merayap lah ya. Masya-Allah. Oh, saya tahu rayapan merayap. Dia mengetahui merayap atau rayapan semut hitam di atas batu yang gelap pada malam yang kelam. Ini ada setengah-setengah ulama menyatakan bahawa ia adalah satu simbolik untuk ikhlas. Kita pernah dengar kan, ikhlas ni apa? Seperti mana semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, dalam lapisan-lapisan gelap, kan? Setengah ulama mentamsilkan, menjadikan contoh untuk sifat ikhlas. Itu kenapa? Perkara yang tak nampak, perkara yang tak tahu, yang tahu hanya Allah. Begitu juga, ini maksud juga sifat ilmu Allah. Maka perkara yang macam tu kita rasa macam kita, ilmu kita batas kan? Kita tak tahu apa yang kat bawah lautan. Memanglah sekarang ada penemuan-penemuan, tapi ada lagi yang kita tak tahu. Betul? Lapisan tu kita tak tahu. Macam kita ada penemuan-penemuan planet apa sebagainya, tapi ada lagi batasan yang kita tak tahu. Betul? Tapi itu Allah Ta'ala tidak begitu. Tidak begitu. Kerana ilmunya itu meliputi ahata bi kulli syai'in ilma. Senang sajalah. So ini adalah asas ya. Tuan-tuan letak asas ini dalam akidah kita. Seperti Imam Ghazali sebut, ini adalah asas. Asas keempat dalam akidah kita. Letak, pasakkan dalam hati, dalam akidah kita tentang sifat ilmu Allah. Maka apa hasilnya? Kalau kita pasakkan benda ini, maka kita, apa yang berlaku untuk diri kita? Kita dalam membaca kitab ini, kita bukan hanya kita habis khatam cukup. Tidak. Ulama mengajar macam mana kitab itu boleh dipraktikkan, ataupun dalam bahasa lain dibumikan. Dibumi dengan maksud apa? Saya nak guna dalam kehidupan saya. Bukan saya maksud saya baca kat Mesir cukup lah, balik tak ada apa dah. No, kita kena nak membumikan. So, kita belajar sifat ilmu Allah ni maksudnya apa? Kita boleh faham bahawa perkara ini dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu saya ni ada batasan ni. Kemudian ada satu lagi hikmah yang lebih besar bila kita belajar sifat ilmu. Allah perintahkan apa? Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW dalam ayat Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Allah sebut kepada Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad, sebut ini. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkan untuk aku ilmu. Nabi SAW, ini adalah gedung ilmu. Betul? Wa sayyidina Ali babuha, dalam hadis kan. Dan Imam Ali adalah pintunya. So di sini apa maksudnya? Maksudnya Allah nak beritahu bahawa ilmu kamu ini tidak ada apa-apa. Minta pada Allah, minta lagi pada Allah, kerana ilmu dia lebih meluas. Sebab itu ulama-ulama, alim ulama kita sebut apa? Selepas habis pengajian dia kata sebab apa? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Maka ilmu Allah wa ilmuhu atam. Betul lah, lebih kurang. Dan ilmu Allah lebih sempurna. Selesai. Itu adalah salah satu contoh bahawa mengatakan tentang ilmu Allah tidak ada batasan, tidak ada had.
Wa yudriku harakat adh-dharr fi jawil hawa wa ya'lamu sirra wa akhfa. Ini adalah huraian lah. Bahkan dia mengetahui pergerakan debu yang halus di udara. Dia dalam ayat Quran Allah berfirman, dia mengetahui segala rahsia, bahkan yang lebih tersembunyi. Surah Taha. Okey. Boleh? Saya sama terus dia. Wa yattali'u ala hawadis ad-dama'ir wa harakatil khawatir wa khafiyatis sarair. Dan dia mengetahui cetusan hati, lintasan yang bermain di fikiran, dan rahsia-rahsia yang tersembunyi dalam jiwa. Allah Ta'ala, kita maklum, kita dah tahu. Cuma di sini ada sedikit faedah. Tuan-tuan, saya pun tak sempat nak ambil faedah tentang berkaitan tentang, kalau Kiai boleh ingatkan saya, tentang apa? Tentang lintasan hati ini ada peringkatnya. Ada 5 peringkat. Lintasan hati ada 5 peringkat. Ulama kata peringkat yang paling akhir itulah yang akan diambil, dihisap, yang disebut sebagai qasdu. Qasdu itu niat lah. Qasdu kan, niat apa maksudnya? Qasad dia apa maksudnya? Menyengadakan, menyengadakan. Qasad, mengqasadkan, menghendaki. Dia ada dalam peringkat, dalam kita ni, dalam lintasan hati ni, ulama kata ada 5 peringkat. Okey, kan kita katakan orang ni berniat jahat ni, dapat dosa ni. Okey, maka ulama mengkaji dalam lintasan hati ini, di tahap manakah yang dihisap. Dihisap dengan maksud apa? Kalau buat baik dikira satu berniat. Kalau berniat jahat ditulis satu pun tidak. Boleh faham? So dalam perkara kebaikan ini ulama sebut perkara yang dikira sebagai satu adalah bila qasad, iaitu niat tadi. Niat tak buat lagi kan? Nak buat, nak dekat buat, ataupun nak sangat buat. Maka sebelum, ada juga di sini disebut wa yattali'u 'alal hawadis ad-dama'ir. Hawadis ini daripada hadis. Hadis ini adalah satu tingkatan lintasan, tak sampai lagi kepada niat tau. Kadang-kadang kita ni tak sampai niat, dia macam lintasan itu, saya nak makan ni lah. Dia tu bukan qasad, betul tak? Sekarang ni kita duduk kan, lepas lah dia lalu saya lepas ni nak tolong orang macam tu. Dia tak sampai lagi, dia tidak sampai peringkat qasad. Qasad ni niat macam mana kita nak solat tadi, usolli, itu dah qasad lah, memang dah buat dah ada cukup alatan dan persiapan. Tapi hadis ini, dari hadis ad-dhamir, saya lupa lah, jadi hadis dhamir apa lagi, ham ni nak sangat buat sebelum qasad. Niat sebelum tu hammun, lepas tu hadis apa saya lupa. So di sini hadis ini Imam Ghazali letakkan perkataan hadis. Imam Ghazali letak wa yattali'u ala nawaya wad-dhama'ir. Kan? Tapi Imam Ghazali tulis wa yattali'u ala hawadis. Hawadis ni sebelum lagi nak qasad. Sebelum maksudnya tentu kita terlintas pada saya nak ada budak tu nak tolong, nak sedekah sikit, nak belanja makan kaya kita duduk. Dia lalu macam tu lah. Lepas tu lepas isyak tarik tangan, maksud sejum, bawa pergi ke tempat tu, kita panggil ham. Dah dekat dah. Okey. Ni tempah lah. Tu niat dapat. Maknanya sebelum tu sampai dah bersedia ni, kena tempah dekat makanan ni. Dah tempah tu. Ni baru dapat pahala qasad kat situ. Sebelum itu belum lagi. Boleh terlintas dari yang tadi terlintas ni, dapat kebaikan ni. Belum lagi balik ni saya nak belanja isteri lah. Contoh. Kan? Belanja suami-suami belanja tak dapat pahala lagi. Tapi balik dia cepat siap-siap. Tu dah mulakan qasad. Nak gerak sama, barulah kita panggil niat qasad. Boleh? So Imam Ghazali menerangkan bahawa sebelum itu lagi, pelintasan itu pun Allah Ta'ala tahu. Kenapa? Kerana pergerakan semua daripada Allah Ta'ala. Faham? Daripada Allah Ta'ala. Daripada kita ni makhluk, kita panggil mujbarun fi suratul ikhtiyar. Nanti kita sampai tempat. Okey. Bi ilmin, so dia kata apa? Dia, Allah Ta'ala mengetahui cetusan hati, lintasan yang bermain di fikiran, dan rahsia-rahsia yang tersembunyi dalam jiwa. Boleh Haji Wan, boleh tak? Okey, alhamdulillah. Haji Wan okey, kita okey kan? Kita cakap gitu kan? Haji Wan tak okey, kita stop dulu lah. Okey. Dia mengetahui cetusan hati, lintasan yang bermain di fikiran, dan rahsia-rahsia yang tersembunyi dalam jiwa, bi'ilmin qadimin azaliyin. Semua ini diketahui dengan ilmu yang qadim dan azali. Ada dua perkataan,
qadim dengan azali. Allah. Apa maksud dua perkataan tersebut? Tak apa. Kita belajar ni ada levelnya kan. Macam mana kita belajar dari kecil ada level, takkan dah satu nak lompat ke kata 5. Tak boleh kan, dia ada level. Maka ambil pendapat mazhab mengatakan qadim, azali equal, sama dengan. Boleh? Sama dengan sama dengan maksudnya sama lah. Qadim itu azali, azali itu qadim. Nanti kita belajar tinggi sikit, kita kata wish, qadim ini ada ulama bezakan antara maksud qadim, qidam dengan azali. Sekarang ini kita ambil pendapat yang sama. Sebab ini mudah kan, sama maksud qadim maksud apa? Yang telah sedia ada. Azali sedia ada. Baik. Sedia ada, tidak ada permulaan. Baik. Azali qadim. Sebab apa? Kalau kita kata adanya permulaan, pasti ada pengakhiran. Seperti mana Allah Ta'ala sebut apa nama? Wa kullu syai'in indahu miqdar, kan itu. Ayat ini menerangkan tentang semua perkara yang masuk kepada perkara di alam ini, maka dia ada dia dihitung, boleh dihitung. Wa kullu madza? Setiap perkara yang ada, yang telah masuk ke dalam alam, yang ada dalam alam, maka perkara itu boleh dihitung. Maksudnya ada perhitungannya. Allah Ta'ala yang tahu lah, walaupun kita tak tahu. Okey, contoh ayat Quran kan, yang kita sebut selalu Ustaz sebut apa ni, nikmatillah tuhsa pun ayat ya, tentang ayat nikmatillah tuhsa, ni'matillah tuhsa. Tak faham saya pun lupa. Dia berkata kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan boleh hitung. Dah azan dah? Ha? 8-9 minit. Lagi berapa? Lagi 9 minit. Alhamdulillah. Itu nikmat aku. Ada masa pun nikmat kan. Okay, setiap perkara, kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Kita ambil ayat ni. Nikmat ini, apakah nikmat? Nikmat ini yang kita dapat sebab tu kita kat dunia. Di dunia lah. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu, nikmat yang Allah beri pada kamu, kamu tidak akan mampu untuk menghitung. Mampu menghitung dengan maksud apa? Mampu menghitung dalam kebiasaan, adat. Perkara yang banyak ni kita tak boleh nak hitung. Banyak sangat, kita panggil infinity. Betul? Dia tak boleh nak dihitung. Tetapi pada ilmu Allah mengetahui berapa setiap nikmat yang diberi kepada makhluk ni. So ayat yang sebut bahawa kamu tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah dengan maksud apa? Tidak mampu pada kebiasaan adat. Kamu tidak boleh menghitung perkara-perkara yang banyak. Tapi ia masih lagi dalam harus akli. Kenapa? Setiap wa kullu ma dakhala fi mumkinin wa huwa mahsur. Atau kaedah ni. Alhamdulillah. Wa kullu ma dakhala fi mumkinin fa huwa mahsur. Setiap perkara yang masuk dalam perkara yang mungkin, boleh berlaku, harus berlaku, maka ia mahsur, ia boleh dihitung, boleh dibilang sebenarnya. Tapi disebabkan kelemahan dan kebiasaan adat, kita tidak mampu menghitung. Tapi ia tidak lari daripada ilmu Allah. Apa yang saya ceritakan di sini adalah dengan maksud tadi adalah qadim dengan azali. Tuan-tuan, pada tahap ini kita belajar bahawa qadim maksudnya azali. Azali maksudnya apa? Qadim. Dalam bahasa Melayu apa? Apa maksud qadim dengan azali dalam bahasa Melayu? Iaitu sedia ada. Maka dengan ilmu Allah yang sedia ada, Allah mengetahui perkara-perkara yang tadi, yang tersembunyi, yang dan sebagainya. Boleh? Lam yazal mawsufan bihi fi azalil azal la bi'ilmin mutajaddidin hasilin fi zatihi bil hululi wal intiqal. Maksudnya apa? Semua perkara-perkara yang disebutkan tadi oleh Imam Ghazali diketahui dengan ilmu yang qadim dan azali. Maksud yang sama, sentiasalah dia, iaitu Allah bersifat dengan ilmu sejak azali. Sama maksudnya bi ilmin qadim azali, sama dengan lam yazal mawsufan bihi fi azalil azal. Dia bersifat dengan ilmu sejak azali, iaitu sejak qidam, sejak qadim. Boleh? Bukan dengan ilmu yang baharu dan terhasil pada dirinya, pada zatnya lebih tepat, secara mendatang atau berpindah-pindah. Maksudnya apa di sini? Nak membezakan bahawa ilmu kita tak sama dengan ilmu Allah. Bukan hanya pada
kamun, pada kuantiti. Tidak. Bukan itu saja yang perlu kita bezakan ilmu kita dengan Allah pada kuantiti. Kuantiti maksudnya, ilmu Allah sangat luas. Kita ni ada ilmu sikit. Tidak, bukan itu saja. Imam Ghazali nak mensucikan lebih, iaitu ilmu Allah ini tidak ghair mutajaddid, tidak diperbaharui. Kita ini ilmu kita diperbaharui. Dapat ilmu baru tahu Allah ini bukan berlaku peperangan, berlaku kemaksiatan, berlaku baru diketahui. Tidak sama sekali. Maka di sini apa yang berlaku, contoh rahimahullah, pahlawan kita siapa? Sayyid Yahya Sinwar, contoh. Ini dalam pengetahuan Allah. Sebelum berlaku, kita tak tahu, tapi Allah telah mengetahui. Boleh faham? Semula pengetahuan Allah. Kemudian kita akan bicara tentang kehendak pula. Kehendak tu selepas ni Imam Ghazali sebut. Boleh? So di sini nak fokuskan ilmu Allah bukan mutajaddid, bukan diperbarui, refresh kita panggil. Kena refresh balik, kena dapat balik, bukan begitu. Dan ilmu Allah ni tidak hulul wal intiqal. Hulul wal intiqal ni kita boleh katakan bahawa ia berpindah randah ni, berpindah maksudnya ilmu itu dipindahkan ke satu zat yang lain, dipindahkan ke tempat yang lain. Kita ini kalau kita nak pindahkan ilmu dengan kita sampaikan, boleh? Dengan kita sampaikan, maka ilmu itu akan berpindah. Okey. Allah Ta'ala dalam mengajar kita, dalam memberi ilmu kepada kita, ilmu itu tidak berpindah. Boleh? Ilmu itu tidak berpindah. Faham? Ilmu Allah itu tidak berpindah. Saya ajar tuan-tuan, saya mengajar dengan tuan-tuan, tuan-tuan mengajar saya. Apa yang saya ajar, A lain dengan B lain dengan C. Maka berpindah. Pengetahuan tu, maklumat tu berpindah. Tapi Allah Ta'ala bila mengajar kita, memberi kita ilmu itu tidak berpindah. Seperti berpindah ilmu saya kepada Tuhan. Boleh? Maksud pindah ni boleh jadi yang berpindah daripada akan hilang. Boleh? Berpindah daripada akan hilang, yang dapat itu akan kekal. Kemudian dia berpindah lagi. Itu maksud berpindah. Tapi Allah Ta'ala bila memberi, sama saja ilmunya. Boleh? Sama saja ilmunya. Tidak berkurang dan bertambah. Sifat Allah kita kena ingat, sifat Allah dia tidak berkurang dan bertambah. Sesekali pun tidak berkurang dan bertambah. Ketahuilah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesailah kita punya asas yang 4. Boleh azan dulu? Asas sekejap sangat. Tambah sikit lagi lah sikit. Boleh kan? Al-ilmu lawannya adalah apa? Al-jahlu. Ilmu lawannya al-jahlu. Macam mana dalil? Apakah dalil yang mengatakan Allah itu berilmu? Daripada Al-Quran kita dah tahu. Dalil dari segi akal. Dari segi akal maksudnya apa? Sekiranya Allah bersifat dengan sifat jahil, maka sambung. Sekiranya Allah bersifat dengan sifat jahil, maka apa? Sekiranya Allah bersifat dengan sifat jahil, maka Allah Ta'ala tidak boleh untuk berkehendak. Orang yang kita, contoh dalam yang kita lihat ni, kalau seseorang itu berkehendak, maka dia perlu ada ilmu dengan kehendak tersebut. Maka datang ilmu itu selepas kehendak. Okey. Sekiranya Allah bersifat jahil, maka Allah tidak akan berkehendak. Maksud berkehendakkan apa yang berlaku ni atas kehendak Allah, maka tidak akan berlaku kehendak ini. Dan kalau itu adalah tidak berlaku apa yang ada dekat dunia sekarang, maka ia adalah, kalau contoh yang ada dekat dunia ni, yang sekarang berlaku ni, siang malam semua sebagainya, kita ada duduk bersama ni, sekiranya tak berlaku benda ni, sekiranya tak berlaku, maka ia adalah mustahil. Allah, jadi alamah dah ni. Masya Allah, ni macam mana jiwa kita ni. Minggu depan kita balik kampung ni. Okey. Tak jumpa lagi dah kan? Kita tahu dunia luar lah kita. Begitu saja ni. Maka sekiranya Allah bersifat dengan sifat lawan bagi ilmu, iaitu jahil, maka Allah tidak akan berkehendakan. Dan bila Allah tidak berkehendakan, ini adalah perkara yang mustahil. Kenapa? Kerana apa yang berlaku di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Dan kalau kita kata Allah tidak berkehendakan, tidak berhendak, maka tidak akan ada apa-apa berlaku kat sini.
tapi ia telah berlaku. Maka maksudnya apa? Maka mustahillah Allah tidak bersifat dengan ilmu. Mustahillah Allah bersifat dengan sifat jahil. Okey, boleh tak? Selesai dah. Ilmu kita ini, contoh saya tahu sesuatu perkara, ia mesti ada batas dia. Contoh saintis, dia cari, tapi dia akan ada titik pengakhirannya, noktah dia. Tetapi ilmu Allah, ulama begitu, la tatanaha ma'lumatuhu ataupun ma'lumatihi, tidak akan ada penghujung perkara yang diketahui oleh Allah. Satu ilmu tersebut, ilmu tidak ada penghujung, tidak ada batasan untuk Allah Ta'ala. Maksud tidak ada batasan apa? Semua Allah Ta'ala tahu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Semua ilmu Allah Ta'ala meliputi ilmu Allah. Okey, tidak ada apa yang tersembunyi. Itu satu, itu sifat lagi sifat. Tapi ada satu lagi yang perlu kita tahu, tidak ada pengakhiran juga perkara yang diketahui. Boleh? Kita sifat memang tahu, sifat ilmu itu sendiri memang ada pengakhiran. Kita pun diminta untuk minta Allah Ta'ala ilmu kan. Kemudian pengetahuan kita itu ada batasnya. Betul? Contoh ada tahu, saya pun ada tahu. Mungkin berbeza dari segi maklumat tersebut, tapi tidak ada pembatasan. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Maka sifat itu tidak ada batasan. Juga maklumat. Maklumat maksud apa? Perkara yang diketahui. Perkara yang diketahui. Itu juga tidak ada batasan. Allah. Inilah Allah Ta'ala pasakkan dalam hati. Selepas sifat ilmu, Imam Ghazali menerangkan tentang sifat kehendak. Iradah. Berkehendak. Kerana apa? Kerana ulama memberitahu susunan ini adalah untuk kita faham saja. Ingat tuan-tuan, dalam sifat Allah tidak ada susunan. Kerana apa? Tertib susunan 1, 2, 1 datang sebelum 2, 2 datang selepas 1, 2 sebelum 3, 3 selepas 2, 3 sebelum 4, 4 selepas 3. Susunan ni hanyalah untuk perkara yang baru berlaku. Allah ini sifat ni memang sedia ada. Maka sifat itu, kalau kita belajar sifat 20, ia bukannya 1, 2. Sifat pertama adalah wujud, sifat kedua adalah apa? Qidam, sifat ketiga adalah baqa. Itu hanyalah tertib khariji. Tertib luaran kita, ataupun tertib yang adalah akal sahaja. Tetapi pada fi nafsil waqi', pada zat Allah Ta'ala, pada sifat Allah, tidak ada begitu. Kena tahu tu kan? Tidak ada tertib. Maka ulama nak terangkan apa kaitan iradah dengan ilmu. Apa kaitan iradah dengan ilmu? Maka Imam Ghazali mendatangkan kerana kedua itu ada kaitannya, maka pada asas yang kelima, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mendatangkan sifatun iradah ataupun fil iradah. Boleh? Ia ada kaitan. Sebab itu kita kata tadi, kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ilmu, maka Allah itu bersifat dengan sifat jahil. Kalau Allah bersifat dengan sifat jahil, maka Allah tidak akan berkehendakan sesuatu. Dan tidak berkehendakan sesuatu untuk Allah ini perkara yang mustahil. Kerana sesuatu telah pun ada di sini. Bukan hanya sesuatu, semua macam-macam ada. Maka itu adalah kehendak Allah. Boleh selesai? Maka datanglah selepas itu al-iradah. Ingat, susunan ini bukan susunan tertib yang ada pada sifat Allah. Ia hanyalah tertib yang untuk kita faham pada akal sahaja kita, ya? Tertib pada Allah tidak ada sama sekali. Kita akan bicarakan tentang iradah pada pertemuan akan datang. Kita dah masuk yang kelima. Kita ada berapa asas? Ada berapa asas? 5 asas. Alamak, 10. Dah 20 ni kita masuk bahagian kedua pula ni. Kita masuk bab lain dah tu. 10. So kita masuk yang kelima. Kita ada dalam beberapa pertemuan sahaja lagi, InsyaAllah boleh. Dalam bulan 10 dah, bulan 11 2 insya-Allah. Tapi iradah ni panjang tau. Iradah ni panjang. Kita cuba kurangkan. 11 2 12 2 Januari 2 Bismillah, insya-Allah. Kita buat majlis khatam sikit. InsyaAllah tak, kita tengoklah. Kalau selayak saya tak layak untuk bagi ijazah sana. Tapi kalau diminta kita boleh lah, insya-Allah. Tapi percaya kita tak boleh lah. Dan malu. Okay, baik. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang daripada diri saya sendiri. Sebelum saya tutup, ada soalan tak? Ya, sebab mana? Yang tadi tu yang mana? Ibarat tentang memasukkan bumi pada lubang jarum. Okey. Pengakhiran dia gimana? Pengakhiran. Dia punya boleh ke tidak kan? Kita tengok. Adakah ia perkara harus atau tidak? Bumi dimasukkan dalam biji telur. Satu telur. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kita jawab. Kita mau
tahu dari ibarat itu jawaban itu kan ada di Fathul Majid. Macam mana orang boleh kongsi dengan saya? Saya lupa itu. Memasukkan alam bumi dan globe sekecil sangat. Contoh, bumi yang besar ni dimasukkan dalam sebiji telur. Boleh ke tidak? Boleh atau tak? Perkara itu harus ke? Perkara itu mustahil ataupun tidak? Perkara itu harus. Maka Allah berkuasa memasukkan, maknanya kuasa berkuasa Allah ni boleh masukkan bumi yang besar ni ke dalam satu biji. Apa pendapat KI kita? Kalau di Fathul Majid itu kan itu soalan dari Iblis. Iblis bertanya kepada Nabi Idris. Okey. Itu malah dicucuk mata si Iblis itu oleh Nabi Idris. Itu dalam Fathul Majid. Tapi tidak saya temui jawaban dari itu. Daripada selepas tu. Okey. Kita cuba praktikkan dalam apa yang kita dah belajar ini. Okey, kita kata kuasa ini berfungsi kepada perkara yang harus saja. Adakah perkara itu harus ataupun tidak? Dari segi akal bukan harus, dari segi adat. Dari segi adat tak boleh. Perkara yang besar tak boleh masuk yang kecil. Dari segi akal kita, boleh ke tidak? Adakah akan merubah perkara yang tiada sama dengan ada? Boleh. Adakah akan berubah perkara yang berlawanan menjadi sama ataupun tidak? Sekiranya perkara yang berlawanan ini menjadi sama, maka ia akan jadi mustahil. Tapi kalau dalam situ kan, kerana dia ada dua jawapan sebenarnya. ya kalau dalam kuasa Allah, maka akan diciptakan dulu dunia, akan dulu. Besarkan telah tu. Sebab tu dia kelak jiwa kita. So dia ada tafsir lah. Kalau kita kata boleh masuk, harus, tak apalah. Okey, tapi kebiasaan dia adalah mustahil akal, mustahil dari segi adat. Kemudian ada tafsir dia mengatakan ia dikecilkan bumi, maknanya benda yang besar itu dikecilkan. Bukan maksudnya benda yang besar dan kecil itu sama. Okey, benda yang besar dan kecil dia ada berlawanan, dia tak boleh sama. Maka ada yang katakan boleh dengan maksud besar itu kecil, kemudian masukkan kepada yang besar, yang telur. Maka bila kecil daripada telur lah, kecil daripada telur, maka dibolehkan masuk. Itu adalah penghuraian. Dengan maksud apa? Dengan maksud besar dan kecil tidak akan menjadi sama. Besar dan kecil tidak akan menjadi sama. Sekiranya besar dan kecil jadi sama, maka itu adalah benda yang mustahil, kerana kita menyamakan perkara yang berlawanan. Nak tahu mustahil akal ni senang ni. Bila mana berlaku sama perkara yang berlawanan, ia memang mustahil dari segi akal. Okey, nanti ada yang bertanya, habis kita ni belajar semua dari segi akal ke tidak? Kan kita dah beritahu pada awal tadi. Kita dah beritahu Dalam kitab itu kan begini ya, Iblis itu dicucuk matanya karena soalan itu soalan bodoh dan bukan aja. okey. Sebab apa? Ya itu saya baca sampai situ. Nanti kita tengok Fathul Jawad. Fathul Majid. Fathul Majid. Okey, Fathul Jawad. Okey, baik. Ada soalan lagi? Saya boleh tu? Tak ada kan? Gimana ada? Tak ada. Bila? Kongsi? InsyaAllah. Aku lakukan hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum, tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena cari lah Fathul Majid tu. Fathul Majid tu kena tengok ada punya PDF. Ada benda tu.